Kita intro dulu. La 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 la. Okey, Tun, balik pada 5K. Okey, jadi bila 3R ni nak digunakan sebagai naratif kerajaan, saya tak setuju. Sebab isunya berbeza. Sekarang ni isunya sangat berbeza. 3R naratif kerajaan ni adalah usaha ataupun propaganda kerajaan untuk melarikan rakyat, divert perhatian rakyat daripada isu sebenar. Yes. Sebab itu saya kumpulkan semua isu-isu yang ada pada rakyat. Saya cuba rangkumkan, tengok sebenarnya masuk dalam segmen apa dan sebab itu 5K itu keluar. Sebab daripada mula pilihan raya kita tengok kenapa rakyat marah. Rakyat macam saya, kita yang mengundi Barisan Nasional tak pernah harap untuk dapat DAP, kan? Bagi orang yang mengundi Pakatan Harapan tidak pernah harap ada Zahid dalam kerajaan. Tidak pernah harap LCS itu ditangguhkan. Tidak pernah harap untuk bekerjasama dengan UMNO yang dianggap sebagai parti penyamun. Jadi pengkhianatan ini berlaku apabila sebenarnya sudah ada perancangan sejak tahun 2020 lagi. Kan? Dan apabila Zahid memilih untuk bersama dengan Pakatan Harapan, pengkhianatan itu telah direalisasikan. Dan orang Melayu melihat, pengundi UMNO melihat dan mereka kecewa. Begitu juga pengundi Pakatan Harapan, mereka juga kecewa. Jadi ini disimpan. Sampai sekarang mereka masih ada kesan, sebab bukan semua yang mengundi Pakatan Harapan dan juga mengundi Barisan Nasional itu adalah ahli UMNO dan juga ahli PKR atau ahli DAP. Ada setengahnya adalah atas pagar yang mengundi berdasarkan kepercayaan terhadap janji-janji yang diberikan oleh Pakatan Harapan dan juga BN berdasarkan yang dibuat dalam kempen mereka. Misalnya Pakatan Harapan setiap perhimpunan, setiap perjumpaan, setiap penceramah mesti nyanyi lagu hoi hoi ya hoi, siapa sokong penyamun. Betul. Dan dalam lagu tu pula yang syoknya video klip tu ada gambar Zahid Hamidi tengah naik basikal. Disamakan dengan gambar piramid naik basikal penyamun dulu kan. Alibaba punya lapuk kan. Dalam tu ada cerita kapal selam. Dalam tu ada cerita Najib. Dalam tu ada cerita Rosmah. Dalam klip tu juga ada Semua cerita LCS kan. Semua ada kan. Jadi digambarkan bahawa inilah Barisan Nasional takkan nak undi Barisan Nasional sebab dapat ni penyamun. Sampailah ke satu tahap undi BN, undi KJ akan dapat Zahid. Sampai begitu sekali. Yang dekat Sungai Buloh tu. Sebab ketika itu sentimen besarnya yang saya lihat kan, bukan 3R juga. Sebenarnya sentimen besar ketika itu, kenapa Perikatan Nasional dipilih? Pertama, sebab tolak parti rasuah, tolak pemimpin rasuah. Itu sentimen yang pertama. Sebab itu bila Pakatan buat lagu ni, sebenarnya dia memisahkan pada dua kelompok. Satu kelompok mungkin undi Pakatan, satu kelompok lagi akan undi Perikatan Nasional. Sebab dilihat bersih. Yang buruk masa tu Barisan Nasional kan. BN sajalah. Penyamun masa tu je lah. Kan? Kemudian kempen yang kedua, sentimen yang kedua ketika itu, kalau kita ingat lagi, yang Barisan Nasional pula, setiap hari Ashraf Wajdi punya budak-budak akan nyanyi lagu apa? Cukuplah sekali ditipu. Cukup sekali ditipu. Betul. Yes. Dan dalam lagu tu kan, kalau tengok, dengar lirik dan tengok dia punya video klip, semua about Pakatan. Betul. Dia tak cakap pasal Bersatu, dia tak cakap pasal PAS, dia cakap pasal Anwar, pasal Rafizi. Lepas itu Perikatan Nasional dipinggirkan lah. Korang gaduh lah diorang. Jadi ada sebahagian daripada orang yang tak nak kepada Pakatan sebab penipuan-penipuan Pakatan tak akan undi Pakatan. Betul. Tapi mungkin mereka tak suka Zahid. Mungkin mereka tak suka UMNO, mungkin tak suka parti yang terkait rasuah kan. Jadi mereka akan pilih PN. Itu sentimen yang kedua, sebab tak nak penipu. Tadi parti terkait rasuah, individu terkait rasuah. Yang kedua tak nak penipu. Yang ketiga, kalau tengok kata-kata, orang tak nak undi Barisan Nasional sebab Zahid. Betul. Sebab itu undi di Sungai Buloh, undi KJ dapat Zahid tu is a problem pada KJ. Dia punya kempen dia. Kempen tu. Sampai Datuk Jo pun sama di Titi Wangsa kan, dimainkan juga undi BN dapat Zahid. Dapat Zahid. So Datuk Jo pun terpaksa nafikan, KJ terpaksa nafikan, orang lain pun terpaksa nafikan. Dan di Putrajaya sendiri sebenarnya itu paling utama. Memanglah Kunannya ada masalah dia sendiri kan. Itu isu dia lah. Tapi kalau tanya saya, rata-rata orang yang berhubung dengan saya, yang telefon saya, yang saya call sendiri, dah check keluarga dia, mereka dan sebagainya, kebanyakannya
Terutama penjawat awam. Mereka bagi tahu mereka tak boleh bagi undi kepada Barisan Nasional tahun ini sebab tak nak bagi Zahid free hand untuk melakukan apa saja. Itu saja. Padahal mereka bertahun-tahun adalah pengundi tradisi BF Barisan Nasional. So 3 sentimen ini adalah yang utama. Jadi bila kita baca sentimen rakyat dulu bukan pasal 3R. Cuma mungkin adalah satulah. Jangan undi parti yang anti-Islam. Yes. Satu je. Satu aja which represent DAP. Yang main benda ni bukan Perikatan Nasional saja, Barisan Nasional pun sama. Betul. No DAP. Jadi itu pun satu sebab tapi itu mungkin pada saya itu mungkin Dia faktor yang lebih kepada orang kata apa tu side dish lah. Side dish lah. Tapi yang penting itu 3 lah, yang utama 3 lah. And then baru yang kalau orang Barisan Nasional ni memang tak nak Anwar, tak nak DAP. Okey, selesai. Tapi realiti hari ni bukan 3R. Sebab kita tak nampak gerakan macam iSearch, Status Rome lagi. Betul. Lagi. Saya sebut lagi. Belum lagi kan. Kita belum nampak gerakan LGBT lagi. Belum lagi. Kita belum nampak gerakan transgender lagi. Yang gila-gila kan. Belum lagi. Yang baru kita nampak kalimah Allah aja. Yang itu kita tak setuju. Cuma sebab kita tak mainkan je tak jadi besar. Kalau kita mainkan nak merasakan orang yang tak puas hati ni rasa orang Islam, rasanya kita boleh barak lagi macam himpunan putih itu. Tapi sebab kita tak mainkan. Jadi jangan kata kita main 3R padahal kita marah isu ni. Tak apalah, 3R is not a sentiment. Sebab apa? Sebab ada sentimen yang lebih besar. Sentimen yang pertama tadi kena khianat. Yang pertama khianat. K yang kedua kena kelentong. K yang kedua kena kelentong. Kelentong daripada segi apa? Daripada segi janji-janji. Hari ni saya menang 24 jam. Harga minyak turun 1 negara. Saya ulang. Dan dia sebut sebelum pilihan raya yang ke-15. Dia sebut kenapa orang sindir saya. Dia kata, kenapa kerajaan naik dan minyak turun? Macam mana turun? Saya bukan PM menteri. Jadi orang masih ingat dia cakap kan. Kemudian disebut juga dalam manifesto tu pasal PTPTN kan. Disebut juga janji-janji lama, benda-benda yang dia sebut lah. Paling kerap lah saya dengar dalam TikTok Rafizi ni kan. Seolah-olah dia lah yang paling pandai untuk menurunkan harga. Tun, bila Tun sebut PTPTN, sekejap, ambil masa sikit kan. Bila Tun sebut pasal PTPTN, saya cukup tak puas hati lah dulu. Ingat tak masa Wan Faizal cerita tentang janji Pakatan Harapan berkenaan dengan pengampunan hutang PTPTN bersasar. Rafizi boleh kata dalam Dewan tak ada nak bawa Wan Ahmad Faizal pergi ke jawatan kuasa parlimen sebab mengelirukan Dewan. Padahal ada. Bahkan pendidikan tinggi terang-terang pengampunan hutang PTPTN bersasar untuk golongan B40 adalah tu. Dia kata tak ada tu. Maksudnya dia ni memanglah Rafizi ni sama ada dia tak baca manifesto sendiri atau memang dia menipu. Contoh dia menipu bila dia menyalahkan pasal formula turun minyak harga RM1.50. Kan dia salahkan PAS. Betul. Cuma Cuma nasib dia tak baik masa dia berceramah atas lori trak tu. Benda tu ada rakaman. Jadi kita tahu sebenarnya formula tu datang daripada dia, bukan datang daripada PAS. Jadi dia kantoi kat situ. Samalah macam PTPTN ni kan. Sama ada dia tak sedar apa yang dia tulis dalam manifesto ataupun dia memang membohong. Dia tak nak dia tak bagi alasan untuk tidak laksanakan apa yang dia janji kan. So ini penipuan kan. Jadi rakyat pun masih marah. Betul. Kan? Termasuklah 5 hari bulan Disember Anwar umum turunkan harga telur. Ingat. Sepatutnya Mak Sabu turunkan harga telur 6 Disember. Betul. 2022 kan? Ya betul. Berapa bulan dah? Tak nak cerita lah tu. Banyak masalah. Kang janji ikan betul telur. Rasanya harga telur pun tak turun-turun, malah makin naik dan terapung. So dan kena jatuh. Kena jatuh. Betul. Satu family tak boleh banyak-banyak ni jatuh. Betul. Dan inilah penipuan-penipuan. Kalau dengar dia punya cerita tu, saya ingat TikTok ni kan. Dia kata kalau macam ringgit jatuh. Ada 2 sebab kenapa ringgit jatuh lah kan. Dia kata dengan pelaburan naik lah. Okey, formula tu buatlah. Tak boleh buat juga kan. Lepas tu saya ingat lagi cerita pasal bila dia cakap pasal harga barang kan.
Kita kan ada GLC. Kita kumpulkan dana-dana daripada GLC ni. Kita beli stockpile apa semua lah. Ni, apa nama masa mula-mula Datuk Seri Anwar jadi kerajaan, jadi Perdana Menteri. Dia kata apa? Nak kumpulkan semua ketua-ketua pengarah jabatan semua, berkumpul membincangkan tentang nak mencari strategi untuk menangani kos sara hidup. Dah 8 bulan tuan. Mana pergi idea-idea tersebut? Formula terbaik. Subsidi akan diturunkan secara berkat-berkat. Itu formula terbaik. Tak payah bincang pasal ramai-ramai. K yang besar kena kelentong ni besar sangat bang. Kau kalau tulis K besar kena kelentong ni, kena caps lock, kena bold underscore lagi. Betul. Dan itu masih mungkin orang masih boleh tahan lagi ni. Tapi orang tahu dia kena tipu.